Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pengajian tadabbur suratul Al-Kahfi yang mana kita tidak dapat bersama pada minggu yang lalu. Namun begitu, alhamdulillah, atas rahmat dari Allah, kita dipertemukan pada pagi ini bagi siri yang ke-28. Kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, di atas hidayah, petunjuk dan juga bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kesibukan kita untuk kita dibebani dengan pelbagai urusan. Namun begitu, alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah kita dapat juga memperuntukkan sedikit waktu, kita dapat mendengar, mempelajari. Seterusnya kita ingin mencari apakah penambahbaikan, apakah perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita melalui ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam suratul Al-Kahfi. Tuan-tuan, pada pagi ini kita sebenarnya akan memperincikan dan seterusnya akan menamatkan perbincangan pada siri yang ke-27 yang lalu. Yang mana siri yang ke-27 bagi 2 minggu yang lalu kita telah pun membincangkan keterangan dan tafsiran bagi ayat yang ke-45, yang mana ayat 45 ini Allah telah mengemukakan satu perumpamaan berkaitan dengan dunia yang diumpamakan seperti mana air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 45 ini adalah ayat yang Allah membuat perumpamaan, permisalan dunia dimisalkan, dibandingkan seperti air yang diturunkan daripada langit. Ayat 45 ini alhamdulillah kita telah bincangkan pada siri ke-27 yang lalu. Namun kita belum lagi sempat untuk menyenaraikan
ayat 45 ini setelah kita tahu dia adalah perumpamaan dunia diumpamakan dengan air, maka kita belum sempat untuk menyenaraikan apa tindakan, apakah perkara, apakah teladan yang kita boleh ambil daripada ayat 45. InsyaAllah, sesi pada pagi ini kita akan menyenaraikan perkara-perkara yang perlu kita lakukan setelah kita memahami ayat 45 dalam suratul Al-Kahfi. Dan Alhamdulillah pada dua minggu yang lalu, siri yang ke-27, kita juga telah pun membaca ayat 46 dan kita juga telah menghuraikan secara ringkas tafsiran bagi ayat yang ke-46. Ayat 46 ini dia mempunyai hubung kait dengan ayat nombor 45 yang telah kita bacakan tadi. Apakah perkaitan hubung kait munasabah ayat 45 dengan ayat nombor 46? Perkaitan dia, hubung kaitnya adalah ayat 45 dan ayat nombor 46, dua-dua ayat ini sebenarnya berkaitan dengan hakikat dunia. Ayat 45, Allah Ta'ala cerita tentang dunia. Tetapi Allah cerita tentang dunia tu, hakikat dunia itu Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Ayat nombor 46, kita jumpa sekali lagi perkataan ad-dunya, hayati dunia. Kalau kita tengok dekat ayat 46 tu, kita akan jumpa hayati ad-dunya. Maknanya ayat 46 dengan 45 mereka mempunyai persamaan dari sudut topik. Dari sudut topiknya tentang kehidupan dunia. Cuma beza dekat ayat 45 Allah cerita kehidupan dunia itu didatangkan dalam bentuk perumpamaan. Tapi ayat 46 masih cerita tentang kehidupan dunia, tetapi ayat 46 ni Allah menyebutkan contoh yang dunia ini dia tidaklah kekal. Jadi Allah Ta'ala sebut apa yang tak kekal tu. Allah datangkan contoh dia. Apa nikmat dunia itu yang dia tidak kekal. Jadi dia ayat 45-46 perkaitan dia tentang dunia. Okay, cuma ayat 46 ni Allah mendatangkan contoh bahawa dekat dunia ni sebenarnya ada nikmat-nikmatnya, bukan ada lah, memang hakikatnya dunia ini Allah datangkan contoh nikmat dunia yang tak kekal. Sebab tu Allah menyebut dua antaranya yang orang akan memberikan tumpuan, iaitu al-malu wal banuna. Al-mal iaitu harta dan anak-anak. Jadi harta dan anak-anak ni dia adalah dua contoh kehidupan dunia. Dua contoh kehidupan dunia. Tetapi dalam ayat yang sama juga Allah ada menyebutkan dunia ini dia juga ada peluang, ada ruang yang boleh memberikan kepada kita nikmat yang hakikat. Contohnya macam ni. Okay, saya tunjukkanlah lebih dengan lebih jelas. Okay, cuma yang saya paparkan ni ada sedikit penambahan ya. Ada sedikit kemaskini notanya. Tapi tak banyak. Jangan bimbang. Masih lagi menggunakan nota pada 2 minggu yang lalu. Okay. Contohnya begini. Okay, ya. Perhatikan baik-baik chart yang saya paparkan di hadapan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, suara saya tuan-tuan dapat dengan jelas kan?
InsyaAllah. Jelas, Kan? Ustaz. Jelas. Okey. Nota yang saya paparkan insyaAllah boleh lihat. Okey. Kita nak lihat dulu tentang perkaitan ayat 45 dan ayat 46 ni. Okey, sebelum kita perincikan ayat 46 ini dengan lebih lanjut. Okey, begini. Tadi kita dah cakap kan, ayat nombor 45 topik tentang hakikat dunia. Ayat nombor 46 pun cerita tentang kehidupan dunia. Ayat nombor 46 Allah menyebut hakikat dunia ini dia ada dua. Dia ringkasan dia kalau kita tengok kat sini ayat hakikat dunia yang ni saya ambil ayat 46 lah. Ni ayat nombor 46. Ayat nombor 46 yang sedang kita belajar sekarang ni. Okey, ini kita cuba dapatkan penjelasan dia melalui chart lah. Okey, kejap. Kita tengok. Kenapa macam pen ni tak ada? Takkan pen ni tak ada dawat kan? Saya pun tak tahu kenapa. Okey, tak apalah, saya padam sekejap. Okey. So hakikat dunia ni ini untuk ayat 46 Okey, 46. Okey. Dekat ayat 46 tu sebenarnya kita dah ulas pun pada 2 minggu yang lalu. Tapi kita boleh buat ringkasan dia, kesimpulan dia Allah Taala nak cerita apa dekat kita tu. Sebenarnya ayat 46 tu kita baca dulu sekejap. Saya bacakan ayat dia dulu. Maafkan saya terlupa nak baca ayat tu. Rugi pahala kita tak baca Al-Quran. Okey, kita tengok Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta benda, al-malu, harta benda, wal banun, dan anak-anak ataupun anak pinak. Zinah, sebagai perhiasan. Perhiasan di mana? Al-hayah ad-dunya, dalam kehidupan di dunia. Okey, so ada dua perkara dekat sini tentang nikmat harta, nikmat anak-anak. Okey. Zinah sebagai perhiasan. Okey, kehidupan dunia. Kemudian Allah Taala mengatakan ada perkataan wal baqiyatu. Wal baqiyat tu maksudnya yang kekal. Yang kekal. Wal baqi kan kita kata al baqa, kekal. Wal baqi tu maksudnya yang kekal. Kenapa Allah letak perkataan yang kekal? Kenapa ada perkataan yang kekal? Nak menunjukkan ada yang tak kekal dan adalah yang kekal. Kan? Kenapa Allah letakkan perkataan wal baqiyatu, dan yang kekal? Kenapa ada Allah letakkan perkataan yang kekal? Setelah Allah menyebutkan harta dan anak-anak ni perhiasan di dunia. Memberikan jawapan kepada kita, kalau ada yang kekal, tentu ada yang tak kekal. Betul tak? Maka apa yang tak kekal tu? Yang tak kekal itulah Allah sebut mula-mula sebelum perkataan wal baqiyat. Apa yang tak kekal tu? Inilah al-malu wal banun. Inilah yang tak kekal. Kenapa dia tak kekal? Kerana dua-dua ini, al-malu, harta benda, dan anak-anak itu dia berada di mana? Zinatul hayati dunia. Dia adalah perhiasan hidup di dunia. Kalau kita dah baca ayat 45, yang ayat 45 menyebutkan dunia ini dengan cepat dia akan binasa. Jadi dekat dunia ni ada apa? Dekat dunia ni ada harta benda dan anak-anak. Walaupun Allah tak sebut dia tidak kekal, tapi sebab ada perkataan yang kekal wal baqiyat, yang kekal, membawa makna bahawa ada yang tak kekal. Apa yang tak kekal tu? Yang tak kekal tu apa saja yang ada dalam kehidupan dunia ini. Apa contoh-contoh dekat kehidupan dunia ini yang tidak kekal?
Tidak kekal apa? Itu tidak kekal manfaatnya, faedahnya. Masa dekat dunia, harta bagi faedah. Dekat dunia, anak-anak bagi faedah pada kita. Kan? Tetapi faedah itu, manfaat itu dia tidak kekal. Sebab apa? Sebab anak-anak dan harta dan anak-anak tu berada di dunia. Jadi apabila dunia binasa, maka dia bawa semua perkara dekat dunia tu. Maknanya dia tak kekal lah. Jadi dia bukanlah nikmat yang hakiki. Okey, jelaskan dekat sini. Jadi Allah kata yang kekal. Jadi yang kekal tu apa? Maka dijelaskan di sini yang kekal tu apa? Di sini kalau kita cari jawapan yang kekal adalah as-salihatu. As-salihatu. As-salihatu, as-salihat di sini ada banyak pentafsiran di kalangan para ulama. As-salihat itu maknanya amal-amal soleh. Jadi yang tepat kita gunakan as-salihat ini dia terpakai kepada pelbagai amal-amal soleh. Semua amal soleh. Semua. Sama ada dia amal yang bentuk zikir ke, berbentuk sedekah ke, solat ke, puasa ke, semua termasuk di dalam as-salihat. Okey, jelas. Jadi kita dapati dekat sini, ayat 46 ni, Allah ada menyebut tentang yang kekal tu apa. Yang kekal tu sudah pastilah kekal faedahnya, kekal manfaatnya. Okey, apa yang kekal tu? As-salihatu. Apa yang tidak kekal tu? Ada pada sebelum perkataan wal baqiyat. Yang tak kekal tu apa? Adalah harta dan anak-anak. Kenapa harta dan anak-anak tu tak kekal? Kerana ia merupakan perkara yang berada fil hayati ad-dunya. Dia adalah dua perkara yang berada di dunia. Dan dunia ini tidak kekal. Allah Ta'ala telah datangkan perumpamaan pada ayat sebelum ayat nombor 46 ni. Okey, jelas. Tak dapat kan? Kita boleh fahamkan sebenarnya yang Allah Ta'ala nak terangkan. Tapi nanti kita akan bincangkan lagi dia punya pengajaran dia apa. Kita dah faham Allah Ta'ala nak kata apa. Tapi bukan sekadar kita tahu saja. Kita mesti kena berubah. Kita mesti kena ambil tindakan. Kita mesti buat penambahbaikan. Kita dah masuk pula tahun 2022. So kita kena lagi banyak kita belajar. Lagi banyak kita tinggalkan yang tidak kekal itulah. Betul tak? Kita tahu fakta dia bahawa dia tak kekal. Dia hanya perhiasan sementara. Tapi walaupun kita tahu dia tidak kekal, kita kena buat apa? Nah, begitu. Jadi itu nanti kita akan bincang dekat tindakan selepas tadabbur. Okey. Daripada keterangan ringkas ini, itu yang saya letakkan kotak ini. Yang ni saya buat barulah nak bagi lebih faham lagi. Begini. Pada ayat 46 ni yang kita bincang tadi, dia ada hakikat dunia ni dua. Maksudnya pada ayat 46 ni dia begini. Ayat 46 ni dia nak cerita tentang, bukan nak cerita tentang kebaikan dunia tu. Dia boleh katakan kebaikan yang ada pada dunia. Kalau ayat nombor 45, Allah buat perumpamaan dunia akan binasa. Okay. Jadi ayat 46 ni kita boleh keluarkan dia dalam dua bentuk. Bentuk dia maksudnya ayat 46 ni pasal kehidupan dunia. Okey, dekat kehidupan dunia tu ada apa? Sebenarnya dekat kehidupan dunia tu dia ada nikmat yang sementara. Nikmat sementara. Nikmat sementara tu apa? Al-malu wal banun. Betul tak? Al-malu wal banun. Maknanya dunia ini dia bukanlah kita pandang dia totally, kita kata dunia ini buruk secara 100%. Tak. Memang Allah yang ciptakan dunia tu. Sudah pastilah ada hikmahnya. Okay, tetapi ayat 46 bagi tahu ada nikmat yang sementara saja dekat dunia. Apa dia? Anak-anak dan juga harta benda. Nanti kita akan kupas anak-anak harta benda itu sekejap lagi. Tapi kita ambil dua maklumat yang umum dulu. Okey, dalam masa yang sama,
dekat dunia ni kita boleh ambil peluang, kita ambil peluang dekat dunia ni, kita ambil peluang ni juga. Maksudnya kita ambil peluang nikmat sementara ni, jangan tinggal nikmat ni. Nikmat harta, nikmat anak-anak. Kita ambil peluang. Tapi walaupun kita manfaatkan anak-anak, kita manfaat harta dan anak-anak, tapi kita pegang ia ni anak-anak, harta dan anak-anak aku ni dia bukanlah benda yang aku boleh harap sangat. Bukanlah benda tu faedah yang kekal bagi aku. Tetapi masa kita hidup dekat dunia ni, kita cuba jadikan dunia ni sebagai apa? Bekalan untuk kehidupan yang kekal. Faham tak maksud dia? Maksud dia, Allah bagi tahu, kan kita sebut tadi, ada perkataan yang kekal. Maknanya ada yang tak kekal, ada yang kekal. Jadi, yang tak kekal tu, kita manfaat dah juga. Rasailah nikmat tu. Betul tak? Bukan kita buang harta tu. Bukan kita tak nak ambil manfaat kepada al-banun tu. Tapi, kita faham ia sementara saja. Okay. Dalam masa yang sama, kita nak buat benda yang kekal. Kita tahu yang kekal itu sudah pasti di hari akhirat. Oleh sebab itu, kita jadikan dunia ini tempat peluang kita buat bekalan. Kita buat bekal banyak-banyak. Bekal banyak-banyak itu untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. Okey. Kalau orang kata kehidupan yang kekal tu waktu bila? Nanti minggu depan Allah Ta'ala akan bawa kita semua pergi kepada kehidupan yang kekal. Faham tak maksudnya? Ayat nombor 47, ayat nombor 48, ayat nombor 49, Allah Ta'ala 3 ayat, ayat 48, 49, ayat nombor 47, 48, 49 minggu depan, kita akan masuk kepada ayat yang Allah beritahu kepada kita. Allah seolah-olah ayat 45, 46 ni Allah fokus pasal dunia dulu. Kehidupan dunia dulu Allah fokus. Jadi ayat nombor 47, 48, 49 Allah bawa kita pula pergi kepada memahami kehidupan akhirat. Kita nampak tak perkaitan antara kumpulan ayat 45, 46, kumpulan ayat 47, 48, 49. Faham tak jadi? Tapi sebelum nak pergi kepada akhirat, pada ayat 47, 48 dan 49, kita kena lalui dulu kehidupan dunia. Sekarang ni lah. Jadi ayat 45, 46, Allah cerita kita yang berada sekarang ini. Jadi kita dapat belajar dekat sini berdasarkan ayat nombor 46 bahawasanya Allah bagi tahu kehidupan dunia ini ada yang sementara saja nikmatnya seperti al-malu wal banun. Tetapi dekat dunia ni sebenarnya kita boleh gunakan ia untuk buat bekalan yang bagi manfaat kepada kita, bagi faedah kepada kita untuk kehidupan yang kekal. Apa dia bekalan tu? As-salihat, as-salihat, as-salihat. Boleh faham? Boleh jelas tak tuan-puan? Boleh nampak tak? Kita tidak terangkan tafsir ayat dia lagi. Okey. Kalau tuan-tuan dah jelas, okey, kita teruskan kepada pentafsiran ayat dia dengan lebih lanjut. Walaupun pada siri yang ke-27 kita telah jelaskan sedikit sebanyak untuk ayat ini, tapi kita ulang balik semula. Okey. Mari kita lihat pada ayat 46. Okey. Ayat 46 ni kalau kita perhalusi peletakan ataupun penyebutan kalimah kepada satu kalimah, kita akan dapati Allah mulakan dengan menyebut harta yang pertama, lepas tu baru Allah
mengakhirkan menyebut wal banuna. Wal banu ni sebenarnya tuan-puan ya, dia adalah anak-anak lelaki. Kalau perempuan dipanggil wal banat lah. Anak perempuan banat. Kalau wal banun, anak-anak lelaki. Okey, kita nak bincangkan terlebih dahulu dari sudut kehalusan. Maksudnya kita nak amati ayat 46 ni kan, kita akan dapati Allah menyebut dulu harta, baru Allah menyebut dulu anak-anak. Mengapakah Allah mentakdimkan, mengawalkan penyebutan al-malu dan Allah mentakhirkan, mengakhirkan menyebut tentang anak-anak? Apa rahsianya di sebalik penyebutan harta dulu dan anak-anak? Okey, para ulama yang mencari hikmah dari sudut mengawalkan dan mengakhirkan ini, mereka mengatakan kalau harta, memang kita dapati semua orang memang fitrah dia memang suka kepada harta. Semua orang mencari harta. Tapi tentang anak-anak, tak semua orang dia ada anak. Tak semua orang dia akan tumpu pada anak-anak, betul tak? Tak semua orang dia suka ada anak-anak. Kan? Jadi sebab itu, kerana benda itu jarang, okey, benda itu tidak sepenuhnya menyebabkan diakhirkan penyebutan anak-anak itu. Didahulukan dulu tentang harta. Dekat sini kita dapat belajar tentang bagaimanakah Allah Ta'ala ni dia nak menyebut tentang benda yang sangat penting daripada yang penting. Cara dia, tengok pada yang mana Allah awalkan, yang mana Allah akhirkan. Okey, dah dapat jawapan itu. Yang kalau kita nak lebih jelas lagi, sebab itu kita tengok ada orang dia sanggup abaikan anak-anak dia. Macam mana dia sanggup abaikan anak-anak dia? Dia buat apa? Dia pulun nak cari harta. Betul tak? Kerja siang, malam, pagi, petang. Dia nak mencari harta sehingga dia abaikan anak-anak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tentang wal banu itu menjadi yang kedua sebelum al-mal. Okay. Persoalan lain adalah kenapa Allah sebut anak-anak lelaki al-banu? Kenapa Allah Ta'ala tidak sebut al-banat? Kenapa Allah tak sebut anak-anak perempuan? Siapa boleh berkongsikan jawapan dia? Al-banu ni sebenarnya anak lelaki ya, anak-anak lelaki. Mengapa Allah menyebut anak-anak lelaki, tidak Allah menyebut anak-anak perempuan? Ustaz, zaman jahiliah dulu, diorang kan tak suka anak perempuan kan, akan bunuh, tanam hidup-hidup kan. Jazakillahu khairah. Benar. Sebab budaya Arab musyrikin dulu, mereka memang tak suka pada anak-anak perempuan. Seperti mana yang Syairah sebut tadi itu betul. Zaman jahiliah dulu, anak perempuan ini mereka tak suka sehingga mereka nak membunuh anak-anak perempuan itu. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan contoh ayatnya, tuan-tuan boleh rujuk dalam Suratul Nahli. Dalam Suratul Nahl, An-Nahlu, cari ayat nombor 58 sehingga 59. 58 hingga 59. Kalau tuan-tuan baca ayat 58 hingga ayat nombor 59, dekat dalam surah An-Nahlu, kita akan jumpa ada dua. Kita akan jumpa orang-orang dulu, orang Arab musyrikin dulu, kalau dia tahu isteri dia dapat anak perempuan, mereka menjadi marah, berubah muka mereka menjadi hitam. Maknanya mereka marah, mereka sangat tak suka.
Lepas tu hanya ada 2 jalan saja anak perempuan ni nak buat apa. Sama ada kalau mereka biarkan anak perempuan tu hidup, mereka akan berada dalam keadaan menanggung kehinaan. Kalau mereka tak nak bunuh anak perempuan tu, mereka akan menghadapi kehinaan lah. Kan, jaga anak perempuan. Sebab anak perempuan ni zaman dulu dia kita jangan bukanlah ayat ni terpakai maksud dia Allah Ta'ala nak menyebut tentang kelemahan orang perempuan, tak. Tapi pada hakikat zaman dulu, sebab tu Islam datang menaikkan martabat wanita. Sebab tu Islam agama yang memartabatkan orang perempuan. Sebab itu turunnya Al-Quran. Okey, sehingga ada satu surah An-Nisa lagi, surah perempuan. Tapi surah lelaki tak ada. Ada banyak hukum hakam. Jadi kalau kita baca dekat surah An-Nahl ayat nombor 58-59, mereka sebenarnya hanya ada 2 pilihan saja. Kalau dia biarkan anak perempuan tu hidup, mereka akan menanggung kehinaan. Cara kedua, kalau tak nak hina, mereka akan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata yadusmu fit turab, mereka akan tanam dia dalam keadaan hidup-hidup di dalam tanah. Tapi apabila Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat darjat wanita-wanita. Sebab tu wanita-wanita yang memperjuangkan hak keperempuanan, feminisme kan. Jadi bersyukurlah pada Allah. Sepatutnya kita tidak perlulah nak memperjuangkan hak yang sama rata antara lelaki dan perempuan. Kerana apa? Kerana sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Allah utuskan Nabi Muhammad, memang perempuan ini menjadi satu kumpulan yang dihina oleh orang-orang yang terdahulu. Okay, ini di antara hikmah ya, kenapa ada anak lelaki. Sebab anak lelaki ni dah yang akan tolong dia kerja, carikan dia rezeki, boleh bantu dia. Jadi orang-orang dulu ni, kalau dia ada anak ramai-ramai, dia seronok. Kan, ni anak aku ni, ni anak aku, ni anak aku, ni anak aku, ni anak aku. Dan sampai sekarang pun, perasaan, perbuatan berbangga-bangga dengan anak ni pun masih lagi diamalkan. Tok, anak saya tu peguam tu, anak saya tu doktor tu, anak saya ni universiti ni. Masuk universiti saja, orang kampung Masya Allah, dia punya jaja cerita dia anak masuk universiti ni kan. Sampai kalau kita gembira dengan nikmat tu tak apalah, tapi jangan sampai kita gembira dengan nikmat itu sehingga kita merendahkan anak orang lain. Yang tu tak boleh lah. Tapi kalau sekadar kita nak cerita, Alhamdulillah anak aku dulu masuk universiti, kan orang kampung belajar tak tinggi, tapi kalau anak masuk universiti ni jadi macam satu kebanggaan. Heboh satu kampung tu kata, anak hajah tu kan, baguslah anak dia gini. Jadi perbuatan seperti itu ada sampailah kepada hari ini. Okey. Kalau tengok dekat ruangan chat tu, terima kasih pada Kak Noliza ya, kerana ada berkongsikan ayat dan terjemahan ayat nombor 58 surah An-Nahl itu. Kalau Kak boleh kongsikan ayat nombor 59 pun boleh. Ada juga ayat nombor 59 Okey, boleh tengok dekat ruangan chat tu. Okey, ayat dia seperti yang saya sebutkan. Ini kita nak mencari jawapan kenapa Allah menyebutkan anak-anak lelaki. Tuan-tuan jangan salah faham. Allah bukan tidak menyebut tentang anak perempuan. Tetapi pada konteks penurunan ayat Quran ni kan dalam konteks budaya orang Arab. Jadi Allah menyebutkan seperti itu. Tapi pengajarannya sampailah ke hari ini memang anak-anak ini menjadi apa? Menjadi perhiasan hidup di dunia. Okey, kita dah jelas tentang maklumat ni. Okay, sekarang kita nak pergi kepada wal baqiyat selesai. Okey. Kenapa dalam ayat 46 ni Allah ada sebut khairun ni 2 kali. Khairun, lepas tu ada khairun. Kenapa Allah sebut 2 kali dia ulang khairun?
Maksudnya, kenapa diulang lebih baik? Kenapa diulang 2 kali lebih baik? Nak menunjukkan bahawasanya, okey, yang ni. Yang amal-amal soleh yang kekal ni, dia bukanlah, maksudnya siapa yang buat amal soleh, okey, siapa yang buat amal soleh ni, amal soleh yang dia buat ketika mana dia dekat dunia ni, dia bukanlah hanya dapat satu sudut saja, tetapi dia dapat kelebihan yang pelbagai. Sebab itu disebutkan tentang khairun. Diulang sekali lagi, khairun, nak menunjukkan bahawa kalau sawaba, ganjaran pahala, perkara lain. Lepas tu amala, perkara lain. Tapi perkara lain itu ada nikmat dia tersendiri. Kalau sawaba ada nikmat dia tersendiri. Nak dia ulang 2 kali tu nak bagi kita macam lebih-lebih lagi nak buat as-salihat tu. Ya, kalau ulang sekali mungkin orang nampak macam as-salihat ni macam tidaklah seberapa banyak dia punya manfaat dia. Tetapi diulang sampai khairun. Jadi kalau kita faham, kita amati ayat ni, kita perhalusi dia, kita akan dapati masya-Allah. As-salihat ni, amal-amal soleh ni, dia akan dapat pelbagai sudut kebaikan. Okay, dah selesai tentang sedikit sebanyak ya dari sudut pengamatan kepada ayat 46 ni. Okey, jadi mari kita baca ulasan para ulama tentang ayat 46 ni. Okey. Kita tengok dulu tentang perincian maklumat ini. Kita tengok yang di sini dululah, tengok apa kata Ibnu Katsir ya. Okey, Ibnu Katsir. Okey, Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaihi, ketika dia mengulas ayat 46 ni, dia kata menghadap kepada Allah dan meluangkan masa beribadat. Ni tentang as-salihat tadi. Kalau kita dah buat amal ni, maksudnya kita tentulah buat amal fokus tentang Allah, betul tak? Sebab ada orang masa dia banyak fokus untuk apa? Untuk anak-anak dia. Ada orang fokus masa tentang harta dan anak-anak. Sebab tu kita pernah bincangkan sebelum ini kan. Kalau hidup kita ni, kalau kita bandingkan umur kita, memang umur kita banyak kita gunakan untuk kita mencari harta, betul tak? Kalau Allah bagi kita hari ni kan, daripada pagi sampai ke malam, cuba tuan-tuan buat jadual. Kita tengok berapa jam tuan-tuan gunakan waktu untuk tumpukan pada anak-anak. Berapa jam kita gunakan waktu untuk harta. Cuba buat. Kira pula berapa jam yang kita tumpu untuk as-salihat. Cuba kita buat. Termasa cuba kita buat postmortem kan. Kita ambil yang lepas-lepas lah. Kan semalam kita ambil, kan contohlah kita ambil waktu. Tengok kira berapa jam aku fokuskan antara aku dengan Allah. Buat amal-amal soleh. Contoh, apa amal soleh kita buatlah? Amal soleh. Berapa jam hari ini aku akan gunakan untuk tumpu pada anak-anak saja. Berapa jam untuk harta. Jadi Ibnu Katsir dia kata, menghadap kepada Allah dan meluangkan masa beribadah adalah lebih baik bagi kamu semua daripada kesibukan kamu dengan semua perkara tersebut. Perkara apa? Sibuk mencari kekayaan untuk mereka dan belas kasihan yang berlebihan terhadap mereka. Faham kan? Maksud dia, masa yang Allah beri kepada kita ni kadang-kadang kan, untuk kita di sendiri pun kadang-kadang macam tak ada masa dah, betul lah kan. Sebagai ayah, sebagai ibu, memang kita sendiri pun untuk kita pun kadang tak ada masa kan. Kadang-kadang kita punya waktu sampai kita nak rehat, kita untuk personal kita pun kadang tak ada, betul tak kan. Duk uruskan orang ni, layan orang ni, uruskan. Jadi dalam masa yang sama, bukan tak boleh, ingat tuan-puan ya, bukan tidak boleh. Kena
faham baik-baik. Sebab tu Allah tak kata harta anak-anak tu buruk. Allah kata zina, perhiasan. Maknanya Allah mengiktiraf nikmat itu. Sebab Allah juga yang bagi pada kita. Jadi cuma apabila Quran ini datang, dia bagi pesanan pada kita. Pesan pada kita, ingatkan kita kalau kita lalai, ingatkan kita. Sebab tu Al-Quran digunakan untuk az-zikru, peringatan. Kita baca setiap Jumaat ayat 46 ni kan, kita pun tersedar, ya Allah, rupanya aku ni selama ni aku banyak masa untuk orang lain. Banyak masa untuk mencari kemewahan. Tapi aku terlupa tentang kehidupan yang kekal. Jadi ayat ni dia bagi peringatan kepada kita. Okey, saya harap tuan-tuan jelas ya tentang tafsiran daripada Ibnu Katsir. Okey, kemudian kita tengok dalam ayat 46 ni kita akan jumpa tentang perkataan amala, ya, amala, dan kita akan jumpa perkataan sawaba. Sawaba dengan amala adalah dua perkara yang kita akan dapat daripada as-salihat. As-salihat kita akan dapat dua. Pertama, thawaba. Yang kedua kita akan as-salih. As-salihat, amal soleh, maknanya amal soleh ni jika kita buat dia dua faedah. Amal soleh, as-salihat yang kita buat tu, faedah dia berkekalan. Dia kekal. Faham tak maksudnya? Dua-dua tu dia berkekalan. Amal soleh kita buat, dia benda yang kekal faedah dia. Faedah dia kekal, manfaat dia kekal. Maksudnya kalau kita dengan anak-anak, di hari akhirat nanti, adakah anak-anak tu sama macam dekat dunia dia boleh tolong kita? Dia tak kekal seperti itu. Faham tak? Dekat dunia ni, harta ni lah aku boleh hidup. Contoh kan, dengan harta ni lah aku boleh survive. Tapi adakah harta ni juga dia punya peranan harta tu dia boleh bawa sampai ke hari akhirat yang sama? Untuk kita hidup di hari akhirat ni, dengan hidup dekat dunia kita perlukan harta. Betul. Tapi adakah harta tu telah bantu kita hidup dekat dunia boleh berperanan yang sama bantu kita hidup di hari yang kekal? Jawapannya tidak. Tetapi amal soleh yang kita lakukan pasti dia kekal. Pasti dia kekal. Maklumat ni Allah bagi tahulah dekat ayat ni yang kita baca tadi tu. Nampak tak dekat sini? As-salihatu. Ciri as-salihat tu apa? Wal baqiyat. Al-baqi, dia kekal. Nampak tak? Dia kekal. Jadi daripada ayat ni kita keluarkanlah maklumat seperti ini untuk mudahkan faham lagi. Faham tak carta yang saya buat ni? Maknanya amal soleh kita ni dia boleh beri kita dua faedah yang utama. Faedah dia nombor satu, kita kena ingat faedah utama dia yang ni lah. Yang kekal ni memang pastilah. Yang ni. Dia faedah dia yang paling utama, dua-dua tu faedah dia maksudnya amal soleh ni dia akan berkekalan. Amal tu dia tak hilang. Tapi di hari akhirat anak mungkin dia akan lupa kita tak, anak tu dah tak boleh tolong kita. Nanti kita akan kukuhkan dengan dalil-dalil dia. Tapi kalau amal soleh, dia akan kekal. Tapi kekalnya amal soleh tu kepada kita. Kan? Dia ada dua. Faedah pertama, ganjaran dia kekal. Maksudnya, kita buat sekarang amal soleh, dia punya ganjaran dia tak akan hilang.
Allah akan bagi nanti sampai di hari akhirat. Kalau macam dekat dunia sekarang, harta kita, dia boleh bantu kita. Tapi adakah harta tu dia boleh bantu kita dekat alam kubur? Harta tu boleh tolong kita elak dari azab tak? Harta tu boleh tolong kita elak daripada neraka tak? Dia tidak kekal. Dia peranan harta tu beri kebaikan kepada kita, dia tidak kekal. Tetapi kalau amal soleh, dia akan kekal faedah dia. Tapi faedah dia bukan satu. Faedah dia yang pertama, Allah akan berikan balasan kepada kita dalam bentuk pahala. Thawabah. Pahala. Pahala ni sangat penting. Kerana pahala ni lah yang akan dapat menentukan kita ini berada pada level mana nikmat yang Allah nak bagi dalam syurga. Adakah pahala kita ini telah meletakkan kita kepada darjat yang al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun ke, golongan kanan ke? Pahala ni penting. Okey, jelas. Lepas tu pula faedah lain bukan sekadar berbekalkan pahala tu, tetapi amal soleh ni juga dialah yang akan menjadi harapan yang kita bergantung penuh kepadanya. Dia macam, kalau kita tahu pahala ni memang kita harap, betul tak? Pahala memang kita harap dah, betul tak? Tapi bukan pahala tu saja. Dalam pahala tu dia ada pelbagai lagi benda-benda yang lain. Jadi Allah kata amal soleh ni dialah yang sangat-sangat kita harapkan, yang akan bantu kita apabila dunia ini binasa. Okey, jelas tak tuan-puan dengan catatan yang saya tunjukkan ni? Tuan-tuan jelas tak? Ada pertanyaan tak nak ditanya? Okey. Untuk kukuhkan lagi harapan ni, maka kita tengok ulasan yang dibuat. Okey. Perkataan amala, kalimah amala adalah kata dasar dari huruf alif, min dan lam, amal, yang bermaksud harapan dan sesuatu yang kita harapkan. Betul. Kita tidak dapat nak berharap dengan bantuan sesiapa pun, melainkan dengan balasan kepada amal ibadat kita semasa di dunia. Betul tak? Kita dan perempuan, kalau kita mati pun, belum tentu harta kita boleh tolong kita dekat alam kubur. Betul tak? Belum tentu anak-anak kita yang kita berhempas pulas hidup dekat dunia ni, yang korbankan segala-gala untuk anak-anak kita, belum tentu dia boleh jadi harapan kita untuk hidup alam kubur, apatah lagi di hari akhirat. Nanti kita akan tunjukkan bukti dengan ayat Quran. Tetapi apa yang kita sangat harapkan, seperti mana ulasan ni, adalah amal ibadat kita semasa kita dekat dunia. As-salihat itulah. Jadi, kalau tak buat apa-apa amal, tidaklah boleh mengharap apa-apa. Sebab apa? Sebab amal tu saja yang kita harapkan. Jadi kalau tak buat amal, maka kita tak boleh nak harap apa-apa. Itu ulasan tentang harapan yang dikaitkan dengan amal. Okey. Jadi dekat sini kita tengokkan ringkasan dia. Ini saya tak perlu ulang lah, kita fahamlah. Dunia ni dia tidak kekal, kekalnya adalah akhirat. Okey. Kita pergi terus kepada tindakan selepas tadabbur. Dan inilah yang sangat penting untuk kita perbincangkan. Okey. Sekejap ya. Okey. Boleh saya teruskan sikit lagi tuan-puan ya? Okey. Kita tengok tindakan dia. Okey, nombor 1. Apa yang kita perlu lakukan
Tuan-tuan boleh namakan tindakan selepas tadabbur ni dengan perkataan refleksi ke, pengajaran ke, boleh. Tapi saya meletakkan untuk memudahkan, ada tindakan selepas tadabbur. Okey, nombor 1, tindakan 1, hasil kita faham ayat ini, kita gabung dua ya, ayat 45 dengan ayat nombor 46. Okey, kita gabungkan dua. Jadi tindakan pertama, kita kena sentiasa memikirkan alam akhirat yang kekal abadi. Memikirkan alam akhirat yang kekal abadi. Kerana akhirat itu dia adalah yang wal baqiyat. Ini bermakna bukan fikir saja. Maksudnya kita kena ada bekalan dia. Jadi ambillah kesempatan hidup ini untuk buat bekalan. Buatkan bekalan tu. As-salihat tadi tu. Kerana as-salihat tadi itulah yang akan membantu kita pada alam akhirat yang lebih kekal abadi. Okey, kita nak kuatkan ayat tindakan pertama ni, kita tengok kita buat dekat sini. Kita tengok dekat sini. Okey, kekal abadi sekejap. Okey, saya terus ulas dua lah. Saya terus ulas, lepas tu nanti kita tengok ayat lain, ya, hadis untuk mengukuhkan tindakan ni. Yang kedua, tindakan kedua, kita kena berpada-pada dengan perhiasan dunia seperti harta dan anak-anak. Maksudnya kita berpada-pada tu, maksudnya janganlah sampai kita lalai. Janganlah sampai harta dan anak-anak ni menyebabkan kita susah nanti di hari akhirat. Sedangkan dekat dunia kita habiskan waktu kita, masa kita, umur kita pada harta dan anak-anak. Kan? Jadi kita kena berpada-pada. Sederhana kita. Sementara saja. Jadi benda yang sementara, maka waktu kita tu tak perlulah kita tumpu. Jadi kita pergi kepada yang berhak saja. Okay, harta dan anak-anak, berpada-pada. Kemudian yang ketiga, kita kena memperbanyakkan amal soleh. Ini ada kaitan juga dengan nombor 1 lah. Okey, memperbanyakkan amal as-salihat. Okey. Jadi kita tengok dulu. Sebelum tindakan 4 ni, kita tengok dulu pengukuhan dia. Okay. Kenapa kita kena memikirkan akhirat, berpada-pada kita dengan harta dan anak-anak? Kerana dalam surah At-Taghabun, ayat 15, Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita apakah hakikat harta dan anak-anak. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya, innama ni sebenarnya bermakna hanya sesungguhnya. Allah nak mengukuhkan lagi bahawa harta, amwalukum, harta kamulah, wa auladukum, dan anak-anak kamu, sebenarnya dia hanyalah fitnatun, dia hanyalah menjadi ujian. Sebab anak-anak dan harta ni adalah ujian. Ingat benda ini. Jadi apabila dia adalah ujian, maka kita kena hati-hati. Hati-hati ujian. Sama ada ujian yang kita akan lalui pada harta dan anak-anak ini, sama ada kita berjaya ataupun kita gagal. Kita tak nak gagal dalam ujian terhadap harta dan anak-anak. Okay, tapi hakikat dia, harta dan anak-anak, dia hanyalah ujian yang Allah beri kepada kita. Okay. Jadi kita tengok ayat dan hadis yang menunjukkan bahawa anak-anak, harta dan anak-anak ni, dia bukanlah benda yang faedahnya kekal seperti mana amal.
Kita tengok dekat suratul Luqman ayat nombor 33, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita satu fakta hakikat anak-anak, harta dan anak. Kita ambil anak-anak dulu lah. Anak-anak di hari akhirat nanti apa? Allah kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawma. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu, apa kata Allah? La yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Tengok yang tulisan yang telah saya birukan itu. Ini sangat penting. Satu fakta yang Allah bagi tahu, seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak pula boleh menolong bapaknya sedikit. Kita bayangkan orang puan, kita sebagai bapa atau ibu menghabiskan umur kita, tenaga kita, masa kita, bahkan kita sanggup berkorban segala-galanya untuk anak-anak. Tiba-tiba Allah bagi tahu anak-anak tu dia tak akan dapat tolong mak dan bapa dia di hari akhirat. Kita nak cakap apa? Jadi kita duk pegang, patutnya kita dah bagi semua pada anak-anak, betul tak? Kita dah korban sekali untuk anak. Patutnya anak-anak tu jadilah pembantu kita, bagi manfaat kepada kita di alam kubur, di alam akhirat. Rupanya tidak. Di hari akhirat, tak ada orang yang boleh tolong antara seseorang dengan seseorang yang lain. Jadi Allah bawa contoh manusia yang paling dekat. Bapa kepada anak, anak kepada bapa. Cara perempuan. Betul tak? Kan? Kita pun akan menyebabkan kita terfikir, betul. Jadi kalau anak-anak bukan jaminan dia boleh bantu kita, maka takkan kita nak habiskan umur kita, waktu kita, masa kita dengan kita fokus kepada anak-anak sampai kita lupa untuk diri kita nanti nak pergi ke alam kubur, nak pergi di hari akhirat. Fikir-fikirkan. Lepas tu kita letakkan perkataan tadi, berpada-pada. Jelas tak? Betul tak? Okey. Jadi, itu ayat dia yang Allah bagi tahu. Okay, kita tengok ayat lain. Kita tengok contoh harta yang memang tak boleh tolong kita apa-apa. Bayangkan umur kita berpuluh tahun, kita duk habis kumpul, tiba-tiba harta tu tak boleh tolong kita apa-apa di hari akhirat. Kita tengok contoh ayat dalam surah Al-Imran ayat 91. Apa yang Allah kata? Allah kata apa? Ayat ni Allah bagi tahu. Allah kata, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang kafir dan dia mati dalam kekufuran, maka tidak sekali-kali akan diterima daripada seseorang antara mereka emas sepenuh bumi. Tuan-tuan, ada emas berapa banyak? Ada tak siapa dekat sini emasnya 1 kilogram? Banyak tu kalau ada emas 1 kilogram tu. Ada berapa kilogram? Ini emas sepenuh bumi tau. Emas sepenuh bumi. Tak ada orang ada kedai emas yang banyak kan. Sepenuh bumi semua ada emas dia. Tak ada. Tapi kalau ada orang emas sepenuh bumi, kalau dia nak tebus diri dia dengan emas sebanyak itu, Allah Ta'ala tidak akan terima. Bayangkan, kita yang emas 1 gram ni pun kadang-kadang gadai, kadang-kadang tebus, kadang-kadang gadai, kadang-kadang tebus. Yang tak ada emas langsung ni pun, bayangkan kalau orang yang ada emas sepenuh bumi, emas tu tak boleh tolong dia, bayangkan kalau kita tak ada apa-apa. Sudah faham tak? Orang yang ada harta tu sendiri tak boleh buat apa-apa, apatah lagi orang yang tidak ada harta. Tetapi apa yang boleh tolong dia? Apa harapan besar dia? Salihat tadi tu. Okay, kita tengok satu lagi.
ayat lain. Okey. Suratul Ra'd ayat 18. Tengok Allah kata apa tentang harta. Allah kata walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bi. Allah kata dan orang-orang yang tidak menyahut seruan Allah sekiranya mereka mempunyai segala apa jua yang ada di bumi disertai dengan sebanyak itu lagi. Yang ni Allah Ta'ala kata kalau dia ada semua harta di muka bumi, emas lah, apa pun aset yang dia ada, aset tunai ke, aset alih ke, duit ke, bangunan ke, kebun-kebun ke, apa saja dia ada dekat muka bumi, lepas tu dia ada dengan satu kali ganda lagi. Tuan faham tak maksud dia? Disertai dengan sebanyak itu lagi. Maknanya kalaulah dia ada harta, satu bumi ni harta dia, lepas tu Allah bagi bumi kedua pun harta dia, nescaya mereka akan menebus diri dengan kekayaan itu. Allah tidak akan menerima tebusan itu. Kita bayangkan. Siapa orang paling kaya dekat muka dunia, muka bumi ni? Bill Gates. Siapa paling kaya? Cari senarai orang yang kaya di dunia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dia kafir kepada Allah, kekayaan itu tidak sedikit pun yang boleh membantu dia untuk lari daripada alam akhirat. Tak boleh. Bayangkan kalau kita tak ada apa-apa, lagilah. Kalau yang ada harta banyak pun tak boleh tolong, apatah lagi kita yang tidak ada apa-apa. Tetapi apa harapan kita, apa amalan kita? Amalan kita apa? As-salihat, as-salihat. Okey. Kita lihat lagi contoh lain. Okey, kita tengok contoh amal saya nak buat tajuk alam kubur. Tengok dekat sini. Ya. Okey, kita tengok dekat sini. Ini pasal alam kubur lah yang lebih dekat dengan kita. Sabda Nabi SAW. Okey, yatba'ul mayyita thalathatun. Terdapat 3 perkara yang akan ikut satu mayat itu sehingga ke tanah kubur. Ketika orang tu dibawa ke tanah kubur, ada 3 perkara yang akan ikut dia. 3 perkara. Nabi kata, fayarji'u ithnani. 2 daripadanya akan tinggalkan dia di tanah kubur. Wa yabqa ma'ahu wahidun. Dan hanya 1 perkara saja yang kekal bersama dengan dia. Ada 3 benda, waktu kita mati, dia bersama-sama kita sampai dekat tanah kubur. Apabila kita dah selesai dikebumikan, orang dah doa, dah balik, 1 je yang akan duduk dengan kita dekat kubur tu, 2 lagi akan tinggalkan kita. Lepas tu Nabi menghuraikan 3 tu apa? 1 tu apa? Nabi kata fayarji'u ahluhu wa maluhu. 2 tadi kata Nabi, yang pertama adalah ahli keluarganya. Yang kedua adalah wa maluhu, dan hartanya akan tinggalkan dia, kata Nabi. Duduk seorang di alam kubur, tetapi dia di alam kubur ditemani siapa? Amaluhu, yang akan teman dia adalah amalannya. Ni yang ketiga. Yang ketiga tu adalah amal dia. Tuan-tuan, betul tak? Isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang sangat, anak-anak yang kita besarkan, dia akan pergi meninggalkan kita di tanah kubur. Harta yang kita duduk cari, yang kita pulun bermati-matian, akan pergi meninggalkan kita. Hatta jam tangan kita pun tak boleh nak bawa kita bersama di tanah kubur. Handphone yang kita selalu duk belik tiap-tiap hari pun tak boleh tolong kita di alam kubur. Handbag yang kita duk pegang ke hulu ke hilir pun tak boleh bawa kita di alam kubur. Tapi yang kekal bersama kita adalah as-salihat,
Amalnya. Fikir-fikirkan. Bayangkan, ya Allah. Okey, Tuan Puan jelaskan. Nak kukuhkan lagi maklumat ni, kita tengok hadis satu lagi. Ni hadis ni. Hadis ni saya tak nak baca matan dia. Tuan boleh baca lah matan hadis ni, tapi saya terus pergi kepada terjemahan hadis. Okey, tengok. Hadis ni Nabi cerita nanti di alam kubur macam mana amal tu boleh kekal dengan dia. Kalau kita baca yang tadi tu, Nabi kata amal tu akan kekal bersama dia kan. Okay, kita tengok macam mana amal tu boleh kekal. Hadis riwayat Bukhari. Okay. Nabi SAW menyebut, hadis ni panjang tapi saya ambil yang tengah-tengah dia. Kemudian datang kepadanya. Nya dekat sini maknanya si mati tu. Apabila orang tu meninggal, kita meninggal, dalam riwayat lain diserupakan untuknya. Maksudnya hadis ni dia ada lafaz yang pelbagai. Ada hadis kata akan datang dekat si mati tu. Ada hadis lain dia kata diserupakan untuk si mati itu. Seorang lelaki yang mempunyai rupa paras yang cantik. Kalau dia lelaki, lelakilah yang akan datang ke dekat dia. Cantik lelaki, memakai pakaian yang indah, memakai wangian. Dia ada 3 ciri. Rupa, pakaian dengan wangian, Lelaki tu berkata, dia cakap dekat siapa? Dia cakap dekat si mati tu, jenazah tu dia cakap. Dia kata berbahagialah dengan pelbagai kesenangan yang disediakan kepada kamu hari ini. Lelaki ni dia cakap kepada si mati tu, yang si mati tu juga adalah lelaki, dia cakap, oh engkau berbahagialah, engkau happy lah engkau dengan macam-macam Allah nak bagi kepada engkau hari ini. Dalam riwayat lain disebutkan, terimalah berita gembira dengan keredaan daripada Allah dan syurga-syurga yang mengandungi kenikmatan yang abadi. Lelaki itu kata, inilah kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada engkau. Jenazah tadi tu tanya dekat lelaki tu. Sebab si mati tu dia tak tahu siapa lelaki ni yang cakap benda-benda yang menyenangkan, yang membahagiakan ni. Cantik rupa dia, pakaian dia cantik, wangi dia. Maka dia, jenazah tu bertanya kepada lelaki tu. Dia tanya, engkau ni siapa ya? Siapa kamu ni? Dalam hadis tu kalau kita baca matan dia, dia kata, man anta, kau ni siapa? Kenapa dia tanya? Sebab dia kata, sebab wajah engkau ni menampakkan kebaikan. Lalu lelaki itu jawab. Tahu tak lelaki itu jawab apa? Kalau kita baca dalam matan hadis dia kata, ana amaluka salihu. Lelaki itu kata, aku adalah amal soleh engkau. Tahu bayangkan? Faham tak? Maksudnya amal yang kita buat, yang kita duduk bincang pada pagi ni, dialah yang akan teman kita dalam kubur. Amal kita. Faham tak? Anak-anak kita mana? Anak-anak kita dah pergi, dah tinggalkan kita. Mana pasangan kita dah pergi, dah tinggalkan kita. Mana harta kita? Kita tinggalkan. Tapi siapa temankan kita dalam kubur? Amal kita. Amal kita tu dia bergantung kepada amal baik, amal buruk lah. So kalau amal baik, dia akan memaparkan rupa bentuk yang cantik, pakaian cantik dan wangi. Lepas tu kalau amal baik tu yang bertukar menjadi orang tadi tu, dia akan bercakap dengan benda yang bahagia. Lepas tu ketika lelaki jenazah tu tanya, kau siapa ya? Nampak kau cantik sangat, penampilan kau sangat bagus. Lelaki tu kata, aku adalah amal soleh kamu. Dalam riwayat mengatakan, amal tu kata apa? Demi Allah, aku tidak pernah kenal engkau, melainkan engkau cepat dalam buat ketaatan kepada Allah dan engkau lambat melakukan maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalaskan kebaikan kepadamu.
Yang ini saya bawa amal soleh je tuan-puan. Tapi kalau tuan baca hadis yang sama, Allah Ta'ala tukar. Kalau kita banyak dosa, amal buruk kita tu, dia akan bertukar menjadi watak orang sebiji macam kita. Tetapi kalau amal buruk banyak, dosanya banyak, dia akan bertukar menjadi orang yang mukanya buruk, pakaiannya buruk, berbau busuk. Kita kena baca pada hadis yang lain. Tapi saya tak nak bawa hadis tu, kita dah faham hadis yang baik ni, nanti kita akan faham hadis yang satu lagi. Tuan-tuan, percaya tak tuan-tuan? Cuba tuan-tuan amati betul-betul. Ambil hadis ni renung, betul kan? Kita mati macam kita lah kan, macam kita kan. Macam kita mati. Macam kita mati pula. Orang tua kita dah mati. Kita tak boleh tunggu bapak kita, tak boleh teman dalam kubur. Kita tak tahu apa yang berlaku kepada dia. Tetapi ia akan duduk dengan kita semasa di dunia sampai di alam kubur yang aman kita sampai bila-bila adalah amal soleh. Jadi amal soleh ni akan jadi peneman kita yang Allah tukarkan menjadi manusia seperti kita. Sebab tu kita kata tadi, ayat Quran sebut tadi kan, yang benda yang kekal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi kepada tindakan yang keempat. Okey, tindakan yang keempat ni, setelah kita faham anak-anak, harta dan anak-anak tadi ujian, dia tidak kekal, kita boleh switch dia. Kita boleh tukar dia dengan kita jadikan harta dan anak-anak tu sebagai aset kita di hari akhirat. Kita dah faham harta dan anak-anak tak boleh tolong kita nanti di hari akhirat kan. Tetapi anak-anak, harta dan anak-anak kita tu sebenarnya boleh tolong kita. Tapi kita tukar harta kita siap-siap dekat dunia ni, kita jadikan anak-anak kita ni sebagai apa? Sebagai as-salih. Sebagai amal salih. Salihatlah, tukar dia jadi salih. Salihat. Solat tu mana? Amal salih. Kita tukar dia. Sebab harta kita ni kita tak boleh bawa dia. Jam tangan kita tak boleh bawa nanti kat alam kubur, rumah kita tak boleh nak gunakan di alam kubur, tak boleh. Jadi mana-mana harta yang kita ada, kita hantar siap-siap dah di hari akhirat. Kita tukar dia menjadi as-salih. Harta kita zakatkan. Ingat ya, zakat tu amal. Harta kita wakafkan, dia amal. Itu jadi salihat tadi. Lepas tu masa hidup ni manfaatkan. Cairkan dia cepat-cepat. Selesaikan. Begitu juga anak-anak, kita gunakan anak-anak yang ada sebagai jambatan kita untuk kita pergi di hari akhirat. Jadi kalau kita nak jadikan anak-anak tu sebagai aset, macam mana kita nak buat dia? So kita kena jadikanlah mereka ini adalah anak-anak yang soleh. Jadikan mereka anak-anak yang soleh. Kita kena ubah cara berfikir, bukan anak-anak kita hantar belajar tinggi-tinggi, bukan semata nak menumpang kesenangan kerjaya anak-anak. Itu bukan tujuan utama kita. Tapi tujuan utama kita, walaupun anak kita tidak berpendidikan tinggi, bukan bermaksud kita kempen anak-anak tak pandai, tak. Maksud dia adalah yang utama pada anak-anak ni adalah anak-anak yang menjadi anak yang saleh. Buat apa kita ada anak yang doktor, peguam, engineer, kita ada anak hakim, magistrat, kita ada anak yang hebat-hebat, kita, dekat dulu kita bangga senaraikan cerita pada orang anak kita apa. Tetapi anak-anak kita lupa kat kita di alam kubur. Lupa dia kepada kita di alam kubur. Sebab masa dekat dunia kita tak jadikan dia aset untuk bantu kita di alam kubur, apatah lagi di alam akhirat. Jadi cepat-cepat kita jadikan mereka sebagai batu lonjatan untuk kita di alam kubur dan di alam akhirat. Oleh kerana itulah kita tengok hadis ni. Semua orang pernah dengar hadis ni. Kan kita tengok dekat hadis ini, hadis riwayat Ibnu Majah,
Nabi SAW bersabda. Nabi kata, khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi thalathun. Sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang. Selepas apa? Selepas dia meninggal dunia, 3 perkara. Nabi kata kalau dia meninggal dunia, sebaik-baik perkara yang dia ada tinggalkan masa dekat dunia. Nabi kata, waladus salihun yad'u lahu, anak salih yang berdoa untuknya. Sebab tu target kita, biarlah anak kita ni kan, sekurang-kurangnya anak tu akan sentiasa doakan kita di alam kubur. Tapi kalau kita tak ajar anak kita fikirkan kita di alam kubur, rugi sangat-sangat kita, tuan-tuan perempuan. Jadi kita kena pesan pada anak-anak kita. Mak tak nak apa pada kamu nak, ayah tak nak apa pada kamu nak. Itu rezeki kamu lah nak kau senang dekat dunia. Cuma mak minta permintaan pada mak. Kalau mak dah tak ada nanti, kalau ayah dah tak ada nanti, kau jangan lupa doakan ayah dan mak setiap hari. Doakan semoga Allah memberikan pengampunan kepada mak dan ayah. Doakan. Tuan-tuan, apa anak punya degree, anak punya master, anak punya doktorate tidak boleh tolong kita di alam kubur. Melainkan anak itu menggunakan kepandaian dia buat amal soleh, insya-Allah dia boleh tolong kita alam kubur. Dan yang kedua, yang boleh bantu kita sedekah yang berkekalan pahala dia. Yang menyampaikan pahalanya kepada dia. Sedekah ni lah harta. Kita sebut tadi itulah. Jadi jadikan harta yang Allah bagi sekarang, tukar dia menjadi sesuatu yang boleh tolong kita nanti di alam kuburnya. Begitu juga ilmu yang diamalkan selepasnya. 3 perkara lah, anak soleh, sedekah dan juga ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu kita hayati satu hadis lagi yang mana kita boleh guna kesempatan anak-anak yang jadi perhias hidup kita, biarlah anak-anak itu menggembirakan kita sampai di hari akhirat. Sebagaimana hadis ini. Ada hadis ni Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Sesungguhnya seseorang benar-benar akan diangkat darjatnya di dalam syurga. Lalu dia bertanya, anna hadha, dia tanya, kenapa aku boleh dapat nikmat seperti ini? Ada orang orang ni adalah bapa. Dia tahu, dia sedar diri amal dia tingkat yang mana. Tetapi Allah Ta'ala naikkan darjat dia. Kemudian dia bertanya, macam mana aku boleh dapat darjat seperti ini? Maka kata Nabi SAW, dia beritahu kepada dia, bi istighfari waladika laka, kerana anakmu memohon ampun untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Rupa-rupanya anak-anak yang kita besarkan selama ini, dia telah mendoakan kepada ibu dan bapanya supaya Allah memberikan pengampunan. Jadi disebabkan doa anak-anak minta ampun pada Allah untuk kedua ibu bapanya, maka berkat doa anak-anak itu, Allah Ta'ala terima, akhirnya mendapat manfaat kepada kita. Jadi biarlah dekat dunia ni kita buat apa? Kita sebut tadi tu. Okey? Jadikanlah harta dan anak-anak sebagai aset kita di alam kubur dan juga di hari akhirat. Okey, yang kelima, kita hanya berlindung kepada Allah daripada bala bencana dan pelbagai fitnah. Yang kelima ni sebenarnya kita nak kaitkan dengan ayat nombor 45. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 45 ya, dekat hujung sekali ayat 45 tu kan, Allah Ta'ala kata apa dekat ayat nombor 45 tu? Kalau kita baca dekat ayat nombor 45, kan Allah mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala ni bagi setiap segala sesuatu itu Allah berkuasa, maka tindakan kita apa? Maka kita berlindunglah pada Allah daripada pelbagai bencana, pelbagai fitnah-fitnah di akhir zaman ini khususnya. Pada Allah saja. Kenapa? Kerana ayat 45 mengatakan Allah itu ala kulli syai'in muqtadirah. Dan yang tindakan yang keenam terakhir sekali, kita kena berusaha memahami perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Okey, yang ini adalah tambahan ya daripada nota yang lama. Okey, penghujung dia, penutup dia, bagi pengisian kita untuk siri 28 ini, kita kena berusaha ya memahami mana-mana ayat yang dia dalam bentuk perumpamaan. Kenapa kita kata macam tu? Kenapa? Kenapa kita kena memahami perumpamaan dalam Quran? Okey, kalau contoh ya, macam kita dah belajar yang 45 kan, kita telah sebut kenapa Allah Ta'ala kata hidup kehidupan dunia ni samalah seperti air. Jadi kita kena cuba fahamkan kenapa Allah kata hidup dunia ni seperti air yang diturunkan. Apa perumpamaan ini? Maka kita kena fahamkan. Sebab tu kita telah jelaskan kan. Kenapa Allah umpamakan dunia ni seperti air? Kita telah jelaskan. Hikmah 1, sebab 2, sebab 3, sebab 4, sebab 5. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, perumpamaan kita kena cuba faham. Sebab apa tahu? Sebab ini. Tengok dalil dia. Sebab, saya nukilkan 2 ayat Quran saja. Sebab pertama Allah Ta'ala kata dalam surah Zumar ayat nombor 27, Allah Ta'ala kata apa? Kejap. Allah kata walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia pelbagai contoh mathalin, perumpamaan dalam Quran, semoga mereka mengambil peringatan. Dekat sini. Jadi ayat nombor 45 kan bentuk perumpamaan. Jadi Allah kemukakan perumpamaan itu kepada kita adalah untuk kita yatadhakkarun. Kita sentiasa banyak mengambil peringatan. Jadi kalau kita jumpa ayat bentuk perumpamaan, kita kena ambil masa fahamkan. Kenapa Allah umpamakan suatu perkara itu dengan sesuatu perkara dalam bentuk perumpamaan? Kita kena ambil. Sebab apa? Sebab daripada perumpamaan itu Allah Ta'ala nak suruh kita yatadhakkarun. Kita sentiasa dan kita banyak jadikan ia sebagai peringatan. Dan satu lagi ayat yang Allah cabar kita. Cabar ni maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kan, siapa yang boleh faham perumpamaan tu, Allah kata dia tu siapa. Seperti mana suratul Al-Ankabut ayat 43 Allah mengatakan watilkal amsal. Amsal ni maksudnya permisalan, perumpamaan. Allah kata dan perumpamaan itu nadribuha linnas, kami telah kemukakan kepada umat manusia. Allah mengatakan perumpamaan itu apa tindakan dia? Wama ya'qiluha illal alim. Allah kata namun hanya orang yang berilmu saja yang dapat memahaminya. Allah kata al-alim. Maksudnya orang yang bijak, orang yang cerdas, cerdik je yang boleh faham perumpamaan. Sebab itu ada ulama salaf, mereka akan menangis kalau mereka tak boleh faham perumpamaan yang Allah sebut dalam Quran. Kalau siapa yang tak faham perumpamaan, seperti ayat 45 bentuk perumpamaan, Allah gambarkan dunia itu dengan kehidupan air yang diturunkan. Kalau dia tak faham tu, dia sepatutnya kena bersedih. Sebab apa? Seolah-olah Allah kata
Orang yang boleh faham perumpamaan itu adalah orang yang al-alimun. Orang yang berilmu je yang boleh faham perumpamaan itu. Jadi moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang al-alimun. Orang yang cerdas, cergas, cerdik dalam memahami perumpamaan tadi. So, kalau kita boleh faham perumpamaan tadi, kita termasuk dalam kumpulan orang yang cerdas. Al-alimun. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sekadar ini yang dapat kita kongsikan untuk siri ke-28. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan ayat nombor 47, 48 dan 49. Apa berkaitan ayat 47, 48 dan 49? Allah Ta'ala nak membawa kita kepada kehidupan yang kekal, lawan kepada al-hayati ad-dunya. Kalau dekat ayat nombor 45, ayat 46, kedua-dua ayat itu Allah cerita tentang hayat ad-dunya, maka ayat nombor 47, 48, 49 Allah Ta'ala cerita tentang lawan ataupun pasangan kepada hidup dunia itu adalah hari akhirat. Dan Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita bukti, kisah benar, cerita benar, kejadian benar orang-orang yang mengabaikan as-salihat. Nanti apabila dia buka buku amal dia, dia akan dapati dalam buku amal dia ada tak as-salihat ataupun bukan as-salihat. Dan nanti kita akan baca. Okey, kalau kita nak tahu berapa banyak as-salihat yang kita dah buat, as-salihat apa yang kita dah buat, ataupun sebaliknya, jawapannya nanti Allah akan tunjukkan pada ayat nombor 49. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan. Mohon maaf atas segala salah silap, kekurangan. Jika ada penangguhan kelas, saya juga mohon ampun dan maaf. Insya-Allah minggu depan siri yang ke-29 kita akan kupas cerita berkaitan dengan ayat 47, 48 dan 49. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.